Ustaz terlupa nak bagi pantun kat puan-puan ni semua. Selagi pergi mana-mana mesti bawa pantun 2 rangkap. Nak dengar pantun ke tak? Okey. Nanti mesti ada yang jawab ya. Ustaz akan pilih nanti siapa yang akan jawab. Biasanya Ustaz pilih yang duduk belakang-belakang, yang duduk atas kerusi first class. Minta alamat si gadis ayu, muslimat, I love you. Gadis ayu makan buah, I love you, muah muah muah. Untuk muslimat ya, untuk muslimat. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, mari kita lihat sepotong ayat suci Al-Quranul Karim dalam surah Al-Ahzab ayat 21, muka surat 420 kalau kita rujuk dalam mushaf. Sebab bila kita bercakap tentang model, ya, model, puan-puan jangan pula bila dengar Ustaz cerita pasal model suami idaman, hati tu cepat rasa panas. Nak dengar ni Ustaz cakap apa ni? Nak ambil ni poin ni, siap lepas ni peluru ada dah ni. Jangan niat macam tu. Tak sah niat macam tu. Ya? Kita bila dengar ni tuan-puan sekalian, sebab yang dengar ni muslimat juga dan muslimin, apa peranan muslimat bila mendengar tentang Nabi SAW sebagai model suami idaman? Pertama, memupuk lebih-lebih lagi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nombor 1. Bertambah sayang, bertambah cinta. Ya Rasulullah, baiknya baginda Nabi SAW. Bertambah sayang. Itu nombor 1. Yang kedua, apabila puan-puan, tuan-tuan mendengar tentang Nabi SAW sebagai model suami idaman, tuan-puan jangan lupa untuk berdoa dan berdoa, mengambil barakah berada dalam rumah Allah dan majlis ilmu, supaya suami puan-puan, anak laki-laki puan-puan, tuan-tuan, semuanya insya-Allah dapat meniru, mengikut, mutaba'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu niat kita. Ya Allah, jadikanlah suami aku dapat mutaba'ah, contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah anak laki-lakiku dapat contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan bermakna nak cari gaduh, tapi kita nak doakan, nak bantu, nak tolong. Dan sahabat-sahabat muslimin muslimat sekalian, orang yang boleh mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aspek kehidupan ini telah dinyatakan cirinya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Ada 3 ciri tuan-puan sekalian. Sebab tu kadang-kadang kalau ada orang tahu ke, orang dengar ke, bahkan ada orang dia kaji, tuan-puan, dia kaji, tapi tengok perangai dia tak berubah apa pun. Tak ada apa pun yang berubah. Bahkan ada orang tu dia sangat tahu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, tapi jauh sangat beza peribadi dia dengan yang sepatutnya dia contohi Nabi SAW. Jadi mari sama-sama kita membaca surah Al-Ahzab ayat yang ke-21 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Ni Ustaz angkat jari ni 3.
Siapa yang berjaya untuk menjadikan Nabi SAW sebagai contoh teladan? Jawabnya sahabat-sahabat sekalian, yang pertama adalah orang yang memang hidup dia nak cari rahmat Allah. Memang nak cari rahmat Allah. Maka dia akan selongkar kaji tuan-puan tentang diri baginda Nabi SAW. Sebab apa? Sebab aku nak dapat rahmat Allah, maka aku kena jadikan Nabi SAW sebagai contoh teladan. Pertama, yang nakkan rahmat Allah, wal yaumal akhir, dan orang yang mempersiapkan dirinya untuk hari kemudian. Masya Allah. Mutaba'ah Rasulullah SAW adalah bekalan, antara bekalan yang terbaik sahabat-sahabat sekalian untuk hari kemudian kita. Dan yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, dan orang yang banyak sangat ingat kepada Allah. Ada 3 ciri ni, insya-Allah inilah golongan yang benar-benar boleh menjadikan Nabi SAW sebagai contoh teladan. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ya, ustazah nak cerita sikit-sikit ya tentang Nabi SAW, untuk kita lihat sisi ataupun aspek yang Nabi SAW telah tunjukkan, ya, dari sisi sebagai seorang suami. Ya, kalau nak cerita yang lain tu panjang. Sebagai pemimpin lain, ya, sebagai apa lagi? Sebagai ayah lain. Kita ambil sebagai seorang suami, insya-Allah. Ada satu kisah tuan-puan. Kisahnya ya pendek je kalau nak cerita, tapi nilainya luar biasa. Ustazah menukilkan bagaimana Rasulullah SAW ketika mana hendak melaksanakan solat malam, baginda mendekati isteri baginda iaitu Sayyidah Aisyah. Dan Aisyah meriwayatkan, di tengah malam baginda mendekatiku, dan ketika kulit baginda bersentuhan dengan kulitku, baginda pun berbisik, wahai Aisyah, izinkan aku untuk beribadah kepada Tuhanku. Masya Allah. Tuan-puan ada tak gaduh-gaduh dengan suami? Sebab suami tu gaib kat daripada rumah, tak tahu gimana. Tanya dia marah. Ada tak kes macam tu? Ikut dia lah ustazah. Kadang-kadang dia ada. Tadi nampak macam ada belakang tiang. Tadi nampak ada kat dapur. Lepas tu tak ada. Dia serupa macam coklat dah ustazah. Kejap ada, kejap tak ada. Bila kita tanya, tak boleh. Jangan ambil tahu hal orang. Jaga hal kamu sendiri. Contoh. Tapi mari kita melihat contoh yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Urusan Nabi itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sangatlah kalau kita fikir dengan isteri, kan? Nak dibandingkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abang nak tahajud ni, abang nak qiyamul lail ni, abang nak doa ni, nak munajat ni. Apakah perlu seorang suami untuk cakap, wahai Aisyah, abang minta izin ya, abang nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Macam mana kalau kita suami buat lagu tu, tuan-puan sekalian? Besarnya hati. Saat bersentuhan kulit dengan kulit, nak beritahu apa? Makin mendekat seorang suami itu kepada isteri dia, menyantuni isteri dia, mungkin memeluk isteri dia, tapi kemudian sempat dia membisikkan, abang minta izin ya, abang nak beribadah kepada Allah. Kes yang adanya macam ni. Ada muslimat tanya ustazah, ustazah, saya ni kena marah sebab bangun malam. Saya kena marah. Suami kata apa? Kamu tu lagi afdal layan aku. Contohnya. Tapi malam tu panjang.
Takkan sampai saya tak boleh bangun nak ibadah. Banyak benda yang terbalik tuan-puan sekalian. Tapi Nabi SAW, Masya Allah, sangat memahami jiwa wanita. Ni Ustazah cakap sampai-sampai nak beritahu secara psikologinya wanita tu macam mana tuan-puan sekalian. Waktu tidur, waktu bermalam, ini terlalu besar kesannya kepada emosi seorang wanita. Betul ke tak betul? Ni malu-malu jawab ni tak apa, suami tak ikut kan? Jawab kuat-kuat. Saya nak tanya betul ke tak betul? Wahai para muslimah, wahai para wanita, mengabang, mengadik. Kan tadi saya kata, saya nak ingat nama-nama tempat ni ya. Anak saya kata, Umi ingat macam ni Umi? Mengabang, mengadik. Okey. Sebab pergi banyak tempat dalam satu hari, ya Ustazah pun manusia biasa, takut tersalah cakap nanti. Anak kata, Umi ingat mengabang, mengadik. Okey, mengabang, mengadik. Jadi wahai para muslimah mengabang, tak mengadik ya? Betul tak? Waktu bermalam itu, ini ada yang tak kahwin kan kat tangan? Semua tak ngaku dah ni. Ya, waktu bermalam itu secara psikologinya sangat memberi kesan dan pengaruh kepada hati seorang isteri. Kalau tak percaya, tanyalah pakar-pakar motivasi kekeluargaan tuan-puan sekalian. Bahkan Ustazah pun mengiyakan bila ada pakar motivasi keluarga bagi tahu bau ketiak suami itu pun boleh menenangkan hati isteri. Setuju ke tak? Ustazah ni betul. Kita bercakap pasal suami isteri kan? Betul. Siapa yang paling faham perasaan wanita ni, sahabat-sahabat semua? Siapa yang paling faham wanita ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.